Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita menyambung lagi pengajian kita, insyaAllah. Pada muka surat 8 kan, bawah sekali. Betul itu, no? Muka surat 8 bawah sekali. Muka surat 14. Hadis mana yang atas tu? Hadis yang atas tadi kan? 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Qala Allah ta'ala, qala kullu 'amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun wa idza kana yawmu sawmin wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuthu wa la yadkhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski walis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah ta'ala, Nabi kita menyebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap amalan anak Adam itu dinisbahkan kepadanya, illa siyam, melainkan puasa. Qala fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa itu dinisbahkan kepadaku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas puasa itu. Wa siyamu junnatun, dan puasa itu ialah perisai.
Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas. Dan apabila adalah hari berpuasa seseorang kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fala yarfas, maka jangan dia mengucapkan perkataan yang keji. Qala wala yadkhab, dan jangan ia bertengkar. Fa in sabahu ahadun, maka jika mencelanya oleh seseorang, au qatalahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun memukulnya seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faqul, maka hendaklah dia berkata, inni mru'un sha'im, aku berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam genggaman kekuasaannya, la khulufu fami shaimi, sungguh mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, daripada bauan kasturi. Walis-shaimi farhatan yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa itu dia ada dua keseronokan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza aftara fariha bi fitrih, apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia berbuka, maka ia gembira dengan ia berbuka itu. Wa idza laqiya rabbahu, dan apabila bertemulah ia akan Tuhannya, fariha bi shaumi, maka dia gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasanya. Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perbezaan di antara amalan-amalan lain dan juga amalan puasa, ataupun ibadah lain dan juga ibadah puasa. Ibadah lain, kata Allah, kullu amali bani adama lahu, setiap amalan anak Adam itu dinisbahkan kepadanya. Illa siyam, melainkan puasa itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dengan makna yang lain, setiap amalan yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah pun diketahui akan nilaian pahala dia. Sebagai contoh, kalau kita sembahyang fardu seorang-seorang, kita mendapat 1. Kalau kita sembahyang secara berjamaah, kita mendapat 25 atau 27 atau sampai 700 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bersedekah, kita akan mendapat 10 balasan. Seperti mana yang kita faham, man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha, siapa yang mendatangkan sedekah 1 sedekah, maka dia ialah, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya dengan 10 sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau seorang tu bersedekah RM1, maka nilainya ialah RM10. Kalau seorang tu bersedekah RM10, nilainya ialah RM100. Kalau dia sedekah RM1, maka dia seperti bersedekah RM1000. Sebab Allah gandakan 10 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang berselawat pada Rasulullah sekali, maka dia juga dibalas 10 kali.
selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah amal-amalan lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sudah ada pemarkahan dan pahalanya yang khusus, yang sudah dimaklumi terhadap penilaian sesuatu amalan, kecuali puasa. Kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li, puasa itu untuk aku, kata Allah. Untuk aku bukan maknanya puasa itu Allah mengambil manfaat daripada puasa kita, jangan salah faham. Untuk aku maknanya bagi ke aku, puasa untuk aku sebab aku nak balas, itu maknanya. Wa ana ajzi bih, aku yang akan balas pahala puasa. Puasa untukku balas. Jadi kalaulah puasa itu untuk Allah balas, maka puasa ialah jenis balasan yang tanpa hisab, tak boleh dikira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa puasa ni ialah pahalanya tak dapat dikira. Sebab kata ulama, as-siyamu huwa sabru, puasa itu ialah sabar. Maka orang yang berpuasa itu dia menahan diri daripada makan, maka dia sabar. Dia menahan diri daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dia sabar. Puasa itu sabar. Jadi kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sabar, Allah sebut hanya sahaja akan dibalas akan orang yang sabar dengan pahala yang tanpa dapat dihisab dan dapat dikira-kira. Ini kelebihan puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Allah, wa ana ajzi bih, akulah yang akan balas pahala puasa. Ini kelebihan berpuasa. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut wasiyamu junnah. Sembahyang itu, puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Sebagai contoh dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut dalam sebuah hadis, ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati' fa 'alaihi bisiyam. Nabi kata, wahai orang-orang muda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang ada kemampuan maka hendaklah dia berkahwin. Ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa yang ada kemampuan maka hendaklah dia berkahwin. Ni Nabi suruh. Kadang-kadang anak-anak muda ni dia kata nantilah. Dia kata tak main seru lagi, dia kata nak yoya dulu, nak enjoy dulu. Nabi suruh kahwin siap kalau dah ada belanja, dah boleh sara anak orang, dah ada kemampuan, Nabi suruh kahwin dah. Dan Nabi sebut an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, nikah itu sunnahku. Maka siapa yang tak suka sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Jadi tak mau kahwin tu sebab barangkali tak mau kahwin ni tak suka kahwin lah. Jadi pasal apa Nabi suka kita berkahwin? Sebab berkahwin meramaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menangguhkan kahwin, jadi dia menahan kesonokan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pasal apa daripada hikmah perkahwinan? Sebab kita meramaikan umat Muhammad untuk masuk ke dalam syurga. Dalam satu hadis Nabi sebut, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala 1/3 umatku masuk syurga. Allah berkenan. Bila Nabi tengok Allah berkenan, langsung Nabi minta, ya Allah Tuhanku, bagilah separuh daripada umatku masuk syurga. Sahabat Muhammad. Allah kabul lagi. Bila tengok Allah kabul, Nabi halaba nak minta lagi.
Ya Allah Tuhanku, Engkau jadikanlah 3/4 umatku penghuni syurga. Allah kabul. Cuma Nabi tak minta sampai habis. Sebab Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberi peluang dengan sebab rahmat. Nabi itu rahmah. Nabi memberi kesempatan kepada umat Nabi-Nabi yang terdahulu pula. Maknanya umat Muhammad ni 3/4 mereka menghuni syurga. Kita harap kita termasuk dalam 3/4 tu, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap insya-Allah. Jadi maknanya kalau kita berkahwin, dapat anak seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, boleh pergi berapa pula salah sayyidina Muhammad. Dengan berkat didikan kita mengajar anak-anak tentang agama, maka diharapkan kita ialah turut menyumbang untuk meramaikan umat Muhammad dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sampai umur 30 tak kahwin lagi, Nabi seronok umat ramai. Sampai pada hari akhir esok, Nabi akan tepuk belakang di belakang orang yang umat dia ramai. Siapa yang anak ramai, Nabi tepuk belakang. Nabi seronok. Nabi kata, ana mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan kamu. Aku bangga ana mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan sebab kamu, umatku ramai pada hari kiamat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bangga ni pasal apa? Sebab Nabi meramaikan orang yang mendapat keredaan Allah. Sebab syurga ni dia pesen nak masuknya mendapat keredaan Allah dulu baru dia masuk syurga. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada anak-anak muda yang duk hendak kahwin lagi ni, fikir-fikirlah, kalau dah ada duit kahwin segera. Esok bila kira siap ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, cuma Nabi kata kalau kamu tak mampu, fa'alaikum bisiyam. Kalau kamu tak mampu, hendaklah kamu berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pasal puasa itu junnah. Ada orang nak kahwin tapi tak mampu, duit tak ada lagi dan sebagainya lah. Kekangan-kekangan yang tak mampu dia buat, yang tak mampu dia adakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak kahwin, cumanya tak ada kemampuan. Segi kehendak tu nak, sampai-sampai dia kata, aku ni kalau aku tak kahwin, aku takut aku berzina aja. Kalau sampai ke peringkat tu, Nabi kata fa'alaikum bisiyam, wajib ke atas kamu berpuasa. Fa'alaikum tu wajib kepada kamu berpuasa. Alaikum tu dipanggil isim fi'il amr, wajib berpuasa ketika tu. Ada orang kata pula, ustaz puasa pun nafsu duk kuat juga ustaz. Tanya dia puasa berapa hari? Puasa sekali dua, puasa dia kena sampai jadi perangai. Kalau dia boleh buat puasa sehari selang sehari, puasa sehari selang sehari, ini puasa Nabi Allah Daud. Kalau nak puasa hari-hari pun boleh. Itu mendapat Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala, boleh juga. Jadi dengan berpuasa ni Musallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi dia akan mengekang nafsu daripada diteringin ataupun nak melangkau sampai nak buat perkara yang diharamkan oleh Tuhan. Maknanya kalau puasa sehari nak bagi nafsu tak semangat dah, tak ada jalan lah. Dia kena sampai puasa jadi perangai, barulah. Ni tuan-tuan, ni kalau nak puasa jadi perangai, tujuan nak kekang nafsu, memang orang yang buat ni orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul dia nak menahan nafsu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Cuma Nabi kata puasa yang hak jenis mana, hak boleh yang jadi perisai ni. Sebab itu nak pasal apa orang pergi perang, lepas turun lepas puasa. Satu pertanyaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam berperang dalam bulan puasa. Banyak perang dalam bulan puasa. Di antaranya perang Ain Jalut, perang dengan tentera Tatar.
dalam bulan puasa. Pasal apa Allah bagi umat Islam berperang dalam bulan puasa? Sepatut dalam bulan puasa umat Islam tak kuat lah. Pasal apa dalam bulan puasa? Sebab wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi macam mana yang dikatakan puasa itu perisai? Sebab puasa ni Tuhan suruh berpuasa. Di belakang arahan puasa itu la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu akan mendapat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu akan mendapat takwa. Takwa itulah yang berhubung dengan puasa tadi. Takwa ni iaitu yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang kita tinggal, itu mana takwa. Bila Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang kita tinggal, itu akan jadi senjata. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perisai yang orang guna tu tak dapat menahan daripada serangan musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi takwa itu yang dapat menyelamatkan daripada tetakan musuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang kita dengar cerita tentang karamah para sahabat perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam mujahidin perang di Afghanistan dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada satu peluru pandu jatuh depan-depan kubu tentera mujahidin. Tapi peluru tu tak meletup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Sebab takwa dalam diri tentera Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi takwa adalah yang kadang-kadang jadi perisai. Yang kalau perisai biasa boleh tembus, tetapi dengan takwa dapat menjadi perisai daripada tetakan dan serangan-serangan musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nisbah kepada nafsu. Pasal apa puasa jadi perisai? Sebab syaitan dia lemah. Dia tak boleh berjalan dalam diri orang yang darahnya orang tu berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syaitan ni dia duduk di duduk dalam diri kita fi majrad dam, tempat darah kita duduk mengalir tu. Tapi bila mana orang tu berpuasa, masalah sayyidina Muhammad, dia nak berjalan tu lemah. Dalam diri orang berpuasa tu, orang berpuasa ni diri dia sudah jadi perisai daripada syaitan, daripada iblis dan syaitan. Dia macam wuduk juga. Selagi mana orang tu ada wuduk, syaitan tak boleh nak goda orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak boleh nak masuk. Syaitan ni dia masuk dalam diri kita melalui lubang-lubang yang ada di badan kita. Tapi kalau orang tu berwuduk, dia sudah buat satu pengawalan, satu security berdiri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan orang yang berwuduk, dia tidak akan dimimpikan dia oleh mimpi daripada syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu di antara mimpi yang boleh ditakwil ialah mimpi daripada orang yang tidurnya berwuduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mimpi itu tidak ada celahan yang boleh dicelah oleh syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Bila seorang tu puasa, dia jangan cakap benda yang keji. Keji ni jenis mencarut. Fala yarfuth, jangan cakap benda mencarut. Pasal apa? Sebab kalau seorang tu bercakap benda mencarut, dia akan mengurangkan nilai puasa tu. Bukan sekadar nilai pahala, tapi kekuatan puasa tu akan melemah. Kalau puasa tadi jadi junnah, jadi perisai, bila orang tu mula cakap benda mencarut, dia maki orang, ketika itu melemahlah kekuatan puasa dia. Perisai sudah tak kukuh lagi. Itu sebab tu dia panggil punca daripada puasa tidak berkesan, tak jadi apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala fala yakhab fala yashab. Yang keduanya, jangan orang tu bertengkar dan berbalah. Bila kita puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan bertengkar dan berbalah.
Bila bertengkar dan berbalah, ketika tu puasa kita pun akan jadi kekuatannya kurang. Kelemahan, kekuatan puasa tu akan kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tadi nak mula tadi, Tuan Haji Zakaria minta saya cerita tentang Jepun. Berhubung dengan saya cakap ni, orang Jepun ni tak suka bercakap. Saya dah tengok, tak suka bercakap. Jadi saya pun tanyalah, mereka duduk atas kereta api ni, duduk tengok handset. Salah Sayyidina Muhammad. Saya kata sebelum ada handset ni, mereka tengok apa? Mereka tengok komik. Sebelum tengok komik, mereka tengok buku. Dulu Salah Sayyidina Muhammad. Saya pun tengok, dia duduk tengok apa? Handset dia. Duduk tengok game macam orang kita jugalah. Salah Sayyidina Muhammad, game apa semua. Sebenarnya pada saya, Jepun yang orang duk kata hebat tu, tinggi tu, sebenarnya memang mereka hebat. Tapi pengaruh masa telah mengurangkan nilai ataupun yang dikatakan hebat yang ada pada bangsa Jepun ni. Contoh, atas kereta api Salah Sayyidina Muhammad, dia ada tempat duduk orang tua-tua. Hak lain tu orang tua, orang mengandung, apa semua. Dia ada satu duduk, ada celuih diisi oleh 4 orang yang kalau naik kereta api tu. Salah SWT. Jadi bila kita naik kereta api tu, kita heran macam mana Salah Sayyidina Muhammad, kursi yang tak boleh orang sihat-sihat duduk, tapi dia orang sihat-sihat duduk, orang muda-muda duduk. Kata pelajar Jepun yang pernah pergi Jepun, sekarang ni dah habis ngaji, dia yang iri ni, dia yang bawa kami tu, dia kata waktu dia mengaji dulu tak macam ni. Tapi mana lah ni dia pun heran pasal apa. Saya faham bahawasanya Salah Sayyidina Muhammad maknanya nilai ketinggian yang kita kata akhlak masyarakat Jepun pun dah mengurang dah. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Tapi kalau ada orang tua mai tang tu, masalah sebab lepaskan diri. Kalau ada orang mengandung mai, pabiri dulu tak ada, dulu kosong. Dia macam lah macam kita parking di RNR, tempat OKU tu parking buat apa, tak boleh. Tu OKU punya. Kita parking tempat OKU, kita tu ambil hak orang. Tak boleh tu, hukumnya haram, dosa tu. Salah sana. Tu hak orang. Hak orang jangan ambil hak kita je. Ni dia panggil amanah, ni dia panggil akhlak. Salah Sayyidina Muhammad. Cuma yang tengok ada parking di OKU tu kereta Merc, BMW, hak besar-besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu saya tengok pula tempat hak ramai-ramai tu, bila orang tua berdiri, orang muda seorang pun tak semawa duduk. Saya kata hak ni belain kalau kita orang Melayu, kalau kita naik bas ke di LRT ke, kalau ada orang tua-tua mai ataupun orang perempuan yang dukung anak, kita semua bagi duduk, akan bangkit orang muda ni, selalu macam tu lah. Tapi tak di Jepun. Jadi kata saya pun tanya, pasal apa dia pun tak diri orang tua-tua tu? Sebab orang Jepun macam ni pula. Salah Sayyidina Muhammad. Tempat orang tua sana, awak hantar piduk sana. Tempat ni tempat kami orang muda, dia kontra. Satu. Yang kedua, orang Jepun ni dia tak boleh. Kalau dia nak bangkit, nak bagi orang tua duduk, dia tak sila duduk. Dia bangkit bodoh macam tu di tempat lain. Sebab orang Jepun ni dia sensitif. Kalau orang kata dia tua, kalau suruh duduk, awak ingat aku tua sangat ke? Dia macam tu pula. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, yang saya tengok orang Jepun ni tak cakap ni bagus. Kadang-kadang tu bagus. Pasal apa? Kita tak berdosa dengan orang. Nabi pun kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Salah Sayyidina Muhammad. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap benda yang baik ataupun dia diam. Cuma diam, kalau diam saja tak guna. Diam tu diam yang guna macam mana? Diam ma'at tafakkur. Tu baru betul. Kalau diam tu tak ada guna, tak ada pahala. Kita
Bercakap kita tak pahala, diam kita tak pahala. Kalau diam kita tak ada tafakkur, tu diam yang pahala tak masuk. Diam. Dosa pun tak, pahala pun tak ada. Tu kalau diam. Dan diam yang insan masukkan, diam dan tafakkur. Soalan Sayyidina Muhammad dalam jamban cakap hukum makruh. Tengah duduk jamban tapi duduk jawab telefon, ya okey, tu makruh. Hatta tengah duduk qada hajat tu, anak tanya, mak bawa nak beli berapa kilo? Ambil sekilo tu, sekilo. Kalau tak ada ambil tengah kilo, tak apa dah. Duduk mak duduk berak tu. Tu makruh hukum dia tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi dalam jamban ni, dia kena buat dalam jamban ni, hang tanya pilih apa pun dalam sembahyang kena jawab lah. Tengah duduk sembahyang, mak tanya, tengah duduk sembahyang ni, sembahyang sunat, sembahyang fardu, jawab tak kalau anak tanya, mak ni nak beli berapa kilo cabai ni? Ada, mak jawab dalam sembahyang. Tak, lepas sembahyang berkata abang 3 kilo. Hang dalam jamban kena macam tu, jangan bercakap. Sejahat-jahat, di antara sejahat-jahat perkataan ialah yang dicakapkan dalam jamban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dalam jamban ni kena buat pahala. Apa pahala dalam jamban? Tafakkur. Salah Sayyidina Muhammad seperti dikubur ialah juga ibadahnya tafakkur. Bila dalam jamban kita fikir, ya Allah, aku ni dah 50 tahun dah ni, sampai hari ni Tuhan bagi lagi boleh qada hajat dengan baik, ya Allah, syukurnya. Tu dia anda kita fikir. Macam mana tak boleh kencing, kita tafakkur. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi hak tu kalau 5 kali kita berak qada hajat sehari semalam, 5 kali tafakkur. Cuma dalam jamban jangan tafakkur lama-lama. Selesai qada hajat, keluarlah. Makruh balik, duduk lama. Pasal apa tak keluar lagi? Rokok tak habis lagi. Ada macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Habis dah rokok, tapi rokok tak habis lagi. Itu makruh. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak ada pahala. Jadi keluar jamban dengan cepat, lepas qada hajat dapat pahala. Taib. Qala fa in sabahu ahadun, maka jika mencelanya oleh seseorang, aw qatalahu, ataupun ada orang yang nak pukul dia, falyaqul inni mru'un shaim, katakan dia, aku puasa. Kalau dia maki lagi, kata lagi deras, aku puasa. Dia tinggi lagi suara, aku puasa. Tuan-tuan, pasal apa ni? Ni untuk bagi peringatan pada diri, aku puasa. Hang jangan duk balas balik. Kalau hang balas balik, rugi hang puasa sampai tengah hari dah. Sampai pukul 4 dah hang pahala puasa hang. Sampai pukul 5 dah hang puasa, tiba-tiba hang maki balik orang, habis puasa. Jadi rugi, duduk tengah bina, tiba-tiba loroi habis puasa. Baik, jadi subhanallah. Maka masalah Sayyidina Muhammad, maksudnya seperti mana masalah Sayyidina Muhammad, kita menahan mulut daripada kita makan, maka puasa juga menahan mulut daripada kita mengucapkan perkara-perkara yang buruk dan tercela kepada orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya ada satu pengumuman. Yang pertama, saya nak jemput semua hadirin-hadirat muslimat yang ada ni ke kenduri kami pada hari Sabtu ni, kenduri Hari Maulid Rasul, insya-Allah. Jadi sebelum tu 8.30 pagi itu selawat sampai pukul 10 lebih kurang. Lepas tu majlis memuji-muji Rasulullah, kemudian kenduri. Untuk muslimat ada satu program khusus untuk muslimat, itu pada hari Jumaat 12.30 sehingga 1.30.
ceramah muslimat akan sampaikan oleh Ustazah Asma Harun. Jadi jemput pada tuan-tuan para muslimat untuk hadir ke program itu insya-Allah. Tajuk ceramahnya ialah air mata Rasulullah. Cuma orang lelaki saya tak pergi pi time tu sebab waktu tu Jumaat. Kalau pi berdosa. 12.30 sampai 1.30 tu untuk muslimat sejemput semua insya-Allah. Mudah-mudahan pi dah tengok pondok saya pula. Saya duk main selalu dah bangun ni. Jadi jemput-jemputlah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam.